إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hari ini insyaAllah kita akan bicarakan hadis 5 wasiat Nabi Yahya AS. Hadis daripada Sunan At-Tirmidzi. Hadis yang sahih. Rawahu al-Imam At-Tirmidzi wal Imam Ahmad wa Ibn Khuzaimah. Dan sanad dia sanad yang sahih, yang kuat. Dan hadis ini menceritakan mengenai 5 wasiat Nabi Yahya AS kepada Bani Israel. Dan insya-Allah kita kalau nak bercerita, nak sampaikan ilmu kepada masyarakat, sampaikan benda yang sahih. Sebab itulah kita selalu mulakan dengan muqaddimah, inna asdaqal hadis kitabullah. Percakapan yang paling benar Al-Quran, kalamullah. Wa ahsanal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bawa benda, nak cerita, jangan lari daripada Quran dan sunnah, ataupun kata sahabat, ataupun kata ulama salaf rahimahumullah. Kita nak mengelak daripada cerita dongeng. Kita nak elak daripada cerita mengarut yang ustaz-ustaz penglibur lara, ustaz glamour ataupun ustaz yang kononnya mereka ni menjadi habaib. Mereka ni hanya bawa cerita dongeng, cerita wali yang boleh tengok rumah orang cahaya. Baru tengok satu video yang tengah viral, seorang wali Allah di Yaman, di Hadramaut. Dia ni Allah bagi dia kasyaf. Tengok cerita yang subhanallah, cerita yang sangat mengarut. Dia boleh tengok setiap rumah. Kalau penduduk rumah itu sentiasa mendirikan salat tahajud, maka rumah ini bercahaya. Dan dia satu-satunya orang yang boleh melihat cahaya di rumah tersebut. Ya Allah, bagaimana dia jadi wali? Cerita ni apakah asas dia? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis rawahu Imam Muslim, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Dalam muqaddimah al-Imam Muslim rahimahullah dibawa hadis sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban atau kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup besar dosa seorang muslim bila cerita semua cerita yang dia dengar. Bukan setiap cerita kita dengar kita boleh cerita ke orang. Oh, makcik rumah sebelah ni, dia boleh tengok muka ustaz. Kalau ustaz puasa, dia tengok ada tanda atas kepala. Oh, berat. Makcik ni, Masya Allah, makcik ni boleh tengok orang, boleh hukum orang. Kau makcik ni ada surat, dapat wahyu, boleh masuk orang syurga, orang masuk neraka, boleh belaka. Ikhwani, wallahi kesian kat masyarakat kita. Kesian ke masyarakat kita cerita dongeng yang tidak ada asas sahih.
Qala al-Imam Malik rahimahullah. Qala al-Imam Malik, lan yakuna ar-rajulu imaman yuqtada bih idza haddatha bi kulli ma sami'a. Engkau tidak akan jadi seorang ustaz, imam yang akan diikuti oleh orang ramai kalau awak ni suka cerita semua benda awak dengar. Hatta kadang-kadang saya kata kesian kat masyarakat kita, kesian kat ahli qaryah kalau aku cerita semua benda yang aku dengar. Dah ada benda kita tak boleh nak cerita sebab tidak ada asas. Mungkin cerita dongeng, mungkin cerita tak sahih. Sebab tu hatta Umar radhiyallahu anhu qala kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kata Umar, dia ambil pada Rasulullah. Umar radhiyallahu anhu kata cukup dusta, cukup penipu, cukup berdosa apabila seorang Muslim cerita setiap perkara yang dia dengar. Bukan setiap benda kita dengar kita boleh sebar kat orang, kecuali kalau Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis rawahu Imam Tirmizi min hadis Al-Harith Al-Ash'ari, ataupun sahabat ni nama dia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah amara Yahya ibn Zakaria alaihi salam bi 5 kalimat wa amarahu an ya'mala bihim wa ya'mur bani Israil an ya'mala bihim fakada an yubti'a bihim. Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Yahya dengan 5 perkara ataupun panggil 5 kalimah, 5 wasiat. Inna Allah Ta'ala amara Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimat an ya'mala bihim atau an ya'mala biha wa ya'mur bani Israil an ya'malu biha. Wasiat Nabi Yahya AS untuk dia beramal dan juga sampaikan kepada Bani Israel supaya mereka beramal dengan 5 wasiat tersebut. Fakada an yubti'a bihim. Nabi Yahya AS nyaris lambat. Dia ada beberapa perkara menyebabkan Nabi Yahya AS lambat nak sampaikan. Faja'ahu Isa AS. Datang Nabi Isa AS kat Nabi Yahya. Dia tegur dia. Sebab Nabi Yahya dan Nabi Isa dia sepupu ke anak saudara? Taib. Nabi Yahya AS adalah anak Zakaria. Okey? Taib. Nabi Zakaria kahwin dengan kakak Maryam. Okey? Isteri Zakaria adalah kakak Maryam alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa adalah anak Maryam. Jadi Yahya dan Zakaria sebagai sepupu. Bukan. Sekali lagi. Isteri Nabi Zakaria adalah kakak Maryam. Yahya dan Isa jadi mana? Sepupu sahih? Nah, sepupu. Nah. Sepupu. Nah. Dan mereka diutuskan di zaman yang sama. Nabi Isa AS diutuskan di zaman yang sama dengan Nabi Yahya AS. Tapi Nabi Yahya AS dibunuh terlebih awal. Dibunuh dan dipenggal kepala oleh pemerintah Damsyik ketika itu kerana dia nak kahwin dengan seorang perempuan yang menjadi adik-beradik susuan dia. Nabi Yahya AS bila tegur pemerintah Damsyik dan dikata awak tak boleh kahwin dengan wanita ini dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka pemerintah itu telah menyembelih Nabi Yahya alaihissalam. Kisah dia panjang tapi bukan tajuk kita. Jadi Nabi Isa alaihissalam pergi kepada Nabi Yahya, qal inna Allah qad amaraka bi 5 kalimat an ta'mal biha wa ta'mur bani Israil an ya'malu biha. Jadi Nabi Isa alaihissalam kata kat Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa taala telah perintah engkau dengan 5 wasiat dan engkau kena beramal dan sampaikan kepada Bani Israel supaya mereka beramal dengan 5 wasiat tersebut.
fa imma an ta'murahum aw amurahum. Kata Nabi Isa kepada Yahya alaihi salam, awak pilih. Awak memilih sama ada aku sampaikan 5 kalimah ini ataupun awak buat. Mana? Faqala Yahya akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw u'adzab. Nabi Yahya alaihi salam kata kepada Nabi Isa, jangan. Kalau engkau dahulukan aku takut Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan aku dalam bumi ataupun aku akan diazab. Sebab Nabi dikena sampaikan risalah. Apa ayat yang kita baca? Yang kita baca, tengok Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok Allah kata apa? Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik litaftari 'alaina ghayrah wa idhan lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idhan la'adhaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kerana sokongan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tanpa sokongan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir nak bukan menyebelahi, tapi hampir nak ambil hati orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tegur tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tegur tak? Tegur. Surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sambung. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminggirkan Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta untuk menyampaikan dakwah kepada ketua-ketua Quraisy, Allah tegur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan, dia selalu dapat wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab itulah para nabi dia mesti sampaikan risalah dengan sempurna, kalau tidak dia akan disiksa oleh Allah. Naam, sebab itulah para nabi tak akan tinggalkan walaupun satu perkataan. Jelas tak? Ke tak jelas? Kenapa senyap? Tak jelas lah tu. Tengok Allah kata, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik litaftari 'alaina ghayrah. Orang Quraisy cuba supaya mereka nak bagi berbagai hapuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ubah sedikit wahyu. Kenapa orang Yahudi, ingat tak cerita padri-padri Yahudi yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pasal hukum lelaki dan perempuan yang berzina? Ingat tak? Ingat? Dan orang Yahudi kata, in utitum hadha fakhudhu wa in lam tu'tuhu fahdharu. Orang Yahudi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya mengenai hukum perzinaan lelaki dan perempuan, bukan untuk mencari kebenaran, tapi mereka nak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh kita nak Muhammad sedikit ikut fahaman kami. Sebab tu Allah kata, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik litaftari 'alaina ghayrah wa idzan lattakhadhuka khalila. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubah sedikit hukum, maka dia akan disayangi, dicintai oleh orang ketua kufar Quraisy. Macam kita, mari kat ulama kita. Ulama kita dulu Quran sunnah, Quran sunnah. Mari pemerintah, demo ejah sikit. Allah kerah molek. Mu jangan jadi Wahabi pula. Ejahlah sikit. Boh, tak boleh ni, Allah kata gitu. Sunnah Rasulullah tak boleh jarak saf. Wajib. Ngejahlah mu PhD mu ahli majlis fatwa, mu mufti. Ngejahlah sikit. Kalau tidak, mu ingat muftimu, jawatanmu kena lucu. Baik, bos. Tukar hukum Allah. Tapi Nabi tidak akan. Rasul tidak akan tukar hukum Allah sikit habuk pun. Sebab diberi sokongan oleh Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas.
Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikan dia sokongan supaya sampaikan risalah dengan lengkap, sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan seleweng sikit habut demi kepentingan orang atasan. Kalau kita, Allah Rabbi, tak payah orang atasan. Parti politik kita ubah. Oh, baik nak mana orang atas parti you nak jaga. Tukar hukum Allah. Dulu halal boleh jadi haram. Dulu haram, sekarang ni halal. Sebab kita tak ikut wahyu. Tapi para Nabi, tengok Nabi Isa kata apa? Bila Nabi Isa kata, fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Awak kena sampaikan risalah 5 kalimah. Ya Allah Subhanahu wa taala suruh engkau wahai Yahya, qala inni akhsha in sabaqtani ilaiha an yukhsafa bi. Dia kata, aku takut kalau engkau wahai Isa sampaikan 5 kalimah ini, aku takut bumi akan menelan aku, au wa'adzab, ataupun aku disiksa. Qal fajama'a an-nas. Terus Nabi Yahya alaihissalam laksanakan tugas, kumpulkan Bani Israel. Qal fajama'a an-nas fil Masjid al-Aqsa fi Bait al-Maqdis hatta imtala al-masjid wa qa'adu 'ala asy-syuraf. Sampai Masjid Al-Aqsa penuh dengan orang dan mereka duduk atas tingkap-tingkap. Dah tak ada ruang. Lalu kata Isa alaihissalam, inna Allah amarani bi 5 kalimat an a'mala bihim wa amurakum an ta'malu bihim. Nabi Nabi Yahya kata, Allah Subhanahu wa taala perintah aku dengan 5 kalimah. Aku kena beramal dulu dengan 5 wasiat ini, dan Allah suruh aku perintah kamu supaya beramal. Awaluhun, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, sembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan langsung syirik. Wa mathalu an yushraka bih. Sekarang ni ikhwani, setiap wasiat Nabi Yahya, kita akan tengok Nabi Yahya akan bagi perumpamaan sangat indah. Apakah umpamaan syirik? Wa mathalu an yushrika al-'abdu kamathali rajulin ishtara. Sekarang ni Nabi Yahya bagi umpamaan supaya kita nak tahu apa itu syirik. Okey? Umpamaan syirik seperti seorang tuan, orang kaya. Ishtara 'abdan bi khalisi malih. Orang kaya beli seorang hamba dengan harta dia sendiri. Bi dhahabin aw wirq. Tuan, orang kaya pergi, macam dulu ada pasaran, dulu ada pasaran hamba. Ada dulu, dia bagi suqun nikhasan. Nak beli hamba dulu ada, tapi sekarang ni tak ada. Tuan ini turun kat pasar beli hamba dengan emas dan perak. Faqal, dia ambil hamba dia, faqal hadhihi dari wa hadha amali. I'mal wa addi ilai. Jadi tuan ini dikata kat hamba dia, ni rumah aku, ni tempat kerja aku. I'mal, mu bekerja, cari bitih, cari duit, wa addi ilai. Kemudian engkau hasil jualan, hasil perniagaan ni, mu kutip duit ni, ambil bui kat aku. Siapa kata? Tuan dia. Boleh ikut tak? Saya nak semua faham hadis ni. InsyaAllah kalau korang faham, korang akan hafal. Memang panjang hadis ni, tapi saya nak habiskan. فكان ذلك العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. Kata Nabi Yahya alaihissalam, hamba itu bila bekerja, cari hasil, dapat duit. Bila dapat duit, dia tak bagi kepada tuan dia. Dia bagi kat siapa? Beri kat orang lain. Kata Nabi Yahya, siapa di kalangan kamu rida dan sudi hamba dia buat begitu? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita ada bekerja, kita ada kedai, bekerja kita kerja, ada kedai jual makanan, jual nasi, jual lauk, ikan ke apa, dapat duit ni, hari ni berapa jual? 500, ambil, bui kat orang sebelah. Boleh ke gitu? Kita marah tak kalau bekerja kita ambil duit, bui kat orang sebelah? Kita gerai kita jual dah 500, dia ambil duit, bekerja ni, pergi ke gerai sebelah, makcik, oh ni, ambo jual 500, aku bui kat
Oh, terima kasih adik baik. Mari tokek, tua kedai. Mana ini? Aku jual dah. Banyak. Habis lauk. Baik. Lepas tu bitih mana? Aku bui kat orang sebelah. Marah ke tak marah tua kedai? Itulah syirik. Itulah syirik. Senang tak? Tengok perumpamaan yang diberi oleh Nabi Yahya AS. Dia Nabi. Macam kita. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Allah cipta kita. Allah cipta kita. Allah bagi rezeki. Allah bagi kita segala nikmat. Tiba-tiba bila time nak bersyukur, alhamdulillah, terima kasih kerajaan. Kerajaan pergi bui bitih. Ya Allah. Terima kasih kat kerajaan. Oh, terima kasih YB. Allah bitih banyak. Tak pernah sebut alhamdulillah. Inilah syirik. Wallahi ikhwani, kebanyakan orang Islam kita begitulah perangai dia. Alhamdulillah, negara aman, negara baik. Tak pernah kata alhamdulillah. Kita kata nikmat keamanan ni kerana parti politik kita tu bui. Tengok tuan, Syria, subhanallah, orang kata Syria ni tak akan ada konflik dalam sejarah moden dia. Tak akan ada, kerana ada rejim yang paling ganas di dunia. Tapi sekelip mata Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan peperangan yang dahsyat, yang kesan dia sampai sekarang. Iraq, Syria. Jangan kita kufur nikmat. Maksudnya, jangan kita ingkar pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ingat si fulan yang bagi duit. Tak, Allah yang bagi. Sebab itulah kita ni kadang-kadang takut sangat bak rezeki. Sebab kita bergantung kepada manusia. Kita ingat bos kerajaan ataupun bos kerja kita ni, dialah yang bagi gaji, dia bagi rezeki. Apa suka main sangat botol. Jadi ikhwan ni, kena ingat, syirik ni dia sangat bahaya. Dia banyak bentuk. Antara syirik, kita kadang-kadang kita buat ibadah, kita nak tunjuk kat orang. Semayang, nak tunjuk kat orang. Kita pandai semayang, ngaji sedang. Kadang-kadang kita ada ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala bagi ilmu, tapi kita tak guna ilmu untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan sunnah. Tapi kita guna ilmu yang kita ada untuk dapat habuan dunia. Ini syirik juga. Antara syirik apabila kita tahu hukum hakam halal dan haram, yang datang hukum daripada Allah dan Rasul, tapi kita tahu pihak autoriti telah ubah hukum Allah, tapi kita kata tak apalah, pihak autoriti ya tanggungjawab, ni salah. Ataupun bila kita percaya bahawasanya hukum datang daripada mufti, bukan daripada Allah dan Rasul, itu antara syirik yang ada. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala sebut, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Kalau kita yakin dan percaya bahawasanya hukum halal dan haram datang daripada tuan guru, tok guru, ataupun datang daripada mufti, ataupun hukum halal dan haram datang daripada syekh, dan kita terima bulat-bulat, dan kita nafikan Al-Quran wa Sunnah, maka menjadi syirik juga. Tapi syirik yang paling bahaya, seperti kita tengok tadi, yang Nabi Yahya AS dah sebut, jelas insyaAllah. Nombor satu. Yang kedua, wa inna Allah ya'murukum bis-salah, kata Nabi Yahya AS. Tapi saya nak bagi tahu, siapa yang sampaikan hadis Nabi Yahya? Siapa? Kita ambil hadis Nabi Yahya daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ingat hadis Nabi Yahya Ustaz Muhib bawa mari mana, tahu ikutlah Ustaz Muhib betul lah tu. Jangan. Ya, kita tak segitu. Dah mari mana hadis? Sunan At-Tirmidzi. Ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sanad yang ada. Wa inna Allah ya'murukum bis-salah fa idza sallaitum fala taltafitu. Kata Nabi Yahya alaihi salam, wasiat kedua, Allah Subhanahu wa taala perintah kamu tunaikan salat. Jadi bila kamu mendirikan salat, jangan fala taltafitu. Al-iltifat yakni gerakkan banyak. Duk semayang, garu kepala. Lepas garu kepala tengok, khususnya adik-adik ni banyak berlaku. Duk semayang, gelak kat kawan sebelah. Jangan adik.
ataupun tunggu imam rukuk baru nak mari sembahyang. Tak sah ni. Kerana awak telah melanggar satu rukun salat, iaitu al-khusyu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitum ila as-salat fa'tu wa 'alaikumus sakinah." Bila kamu nak mari masuk masjid nak sembahyang, masuk dalam keadaan sakinah, tenang. Walaupun imam nak rukuk, awak mari dalam keadaan slow. Jangan mari dalam keadaan berlari ataupun dalam keadaan kejar-kejar. Macam adik tunggu Ustaz Muhyiddin, baru nak rukuk, dengar bunyi Allahu Akbar, masuk bunyi tapak kaki. Saya tahu dengar adik-adik orang kecil ni. Tak boleh macam tu. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau korang ingat hadis sahih, saya kena baca insya-Allah. Hadis hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dia datang, Abu Bakrah radhiyallahu anhu datang, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'. Abu Bakrah masuk masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan nak rukuk. Dia nak kejar rukuk, dia mari dalam keadaan laju. Faraka'a qabla an yasila ila as-saff. Ini antara hadis yang kuat, yang kukuh, yang menunjukkan tidak sah salat orang yang salat jarak, tidak sah kalau dia semayang dalam keadaan jauh daripada saf. Ini hadis dia, hadis Abu Bakrah. Dan ada orang mufti, ada mufti yang tahu hadis ini tapi dia buat tak tahu. Bila saya kata kat dia hadis ni hadis sahih, bagaimana mufti? Ta'at ulul amri, itu jawapan dia. Wala haula wala quwwata illa billah. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki', faraka'a qabla an yasila ila as-saff. Maka Abu Bakrah radhiyallahu an untuk nak kejar okey? Bahasa saya jelas tak? Kadang-kadang saya kecil tak betul rasa. Sahih? Mazmut yani kalami, wallahi ash'ur anna indani lugha gharibah. Mazmut? Pelak Arab Syria ni tak kemah sebenarnya. Betul, baik. Jadi dia kejar nak masuk saf ni. Abu Bakrah radhiyallahu an rukuk ni saf yang kedua, tiga. Abu Bakrah masuk masjid rukuk hujung. Tak sempat nak masuk saf, dia rukuk dah. Nampak tak? Adik, 4 orang buat saf cepat. Buat saf sini. Bangun. Buat saf sini. Ayo. Okey, adik bangun. Anta duduk situ. Tapi awak tak buat, saya tahu. Awak ni semayang depan. Sepatutnya budak kecil lah. Tak apa. Okey, awak sekarang ni nak kejar. Dia mau buat belakang semayang. Buat dulu lah. Okey. Adik, mari sekarang ni awak laju. Okey, mari laju-laju. Okey, berhenti sini, rukuk. Dia mau rukuk. Dia pun rukuk, tengok. Dia duduk jauh dah. Abu Bakrah radhiyallahu an nak kejar rukuk. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, Abu Bakrah, ni Abu Bakrah. Nama Abu Bakrah kau? Dia rukuk. Tapi tak ada nak masuk saf, dia rukuk dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar, barakallahu fikum, boleh duduk, tak apa, baik. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya sayang korang kerana Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, bila dia cerita kat Rasulullah, dia kata, Rasulullah, aku mari cepat nak masuk, nak kejar saf supaya nak rukuk bersama, tapi aku rukuk dulu sebelum aku sambungkan saf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Tak apa, Rasulullah doa, dia kata, moga Allah, awak ni jaga salat, moga awak ni seorang yang betul-betul jaga agama, jaga salat, tapi jangan buat lain kali. Wala ta'ud, jangan ulangi perbuatan ini, yakni jangan mari kat saf dalam keadaan terkejar, lepas tu rukuk sore belakang saf. Sebab ini tidak sah. Jelas insya-Allah? Sebab tu dia kata Abu Bakrah dalam satu hadis, ini semua rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Muslim. Dalam Sunan Abi Dawud bisanadin sahih, dia kata faraka'tu duna as-saf, aku rukuk tapi tak sempat nak masuk dalam saf. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wala ta'ud.
wala ta'ud, jangan buat lain kali. Nah, la ta'ud, jangan buat semula ni, salah. Nah, baik. Jadi ikhwani, insya-Allah salat ni kata Yahya alaihi salam, qal fa idza kana fa idza sallaitum fala taltafitu. Dan dalam hadis sahih rawah Bukhari, innal iltifat ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min al-'abd. Al-iltifatu fi salat, banyak bergerakkan dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ini syaitan curi pahala semayang daripada seorang hamba Allah. Innal iltifata fi salat ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min al-'abd. Bila banyak bergerak, kejap garu kepala, kejap main dalam semayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan dia sebagai satu curian syaitan. Syaitan curi pahala daripada seorang hamba Allah yang sedang salat. Baik. Fa idza sallaitum fala taltafitu fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Yahya, kata Yahya, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Hakikatnya bila kita semayang, wajah Allah Subhanahu wa taala depan kita. Naam, jangan tukar hadis. Fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala menghadap kita. Kita semayang ni, siapa depan kita? Allah. Selagi malam yaltafit, selagi awak tidak menoleh kanan kiri, Allah Subhanahu wa taala sedang melihat engkau dan berhadapan engkau. Yakni sebenarnya kita bila semayang, siapa depan kita? Allah. Sebab tu kita kata bila awak semayang, awak kena rasa, awak kena bukan bayangkan, menjiwai. Barakallahu fikum, perkataan paling best. Menjiwai bahawasanya Allah depan awak. Fala yaltafit. Baik, jelas insya-Allah yang kedua. Yang ketiga, wa amurakum bisiyam. Wa amurakum bisiyam. Dan Nabi Yahya alaihissalam perintah Bani Israel supaya puasa. Fa inna mathalu dhalik kamathali rajulin kharaja fi isabatin wa ma'ahu surratun fiha misk. Umpamaan puasa seperti seorang lelaki keluar dengan musafir dalam satu kelompok teman-teman dia, dan dibawa satu uncang. Dalam uncang ini ada kasturi. Dia seorang bawa kasturi dan ramai orang sekeliling dia. Fa inna mathalu dhalik kamathali rajulin kharaja fi isabatin wa ma'ahu surratun min misk fakana al-jami'u yu'jibuhu raihatuha. Dia seorang bawa uncang kasturi. Dia ni bau wangi. Dia ni bau harum. Maksudnya wangi dia semerbak. Siapa yang rasa wangi dia? Semua. Geng-geng dia hot naik sekali, musafir sekali, semua dapat hidung haruman wangian kasturi yang dipegang. Fadzalika as-siyam. Begitu juga puasa. Wa inna raihat as-saim atyabu 'inda Allah min raihatil misk. Kata Nabi Yahya alaihissalam, wangian kasturi, wangian haruman orang yang puasa lebih wangi daripada kasturi. Baik. Yang keempat, wa amurukum bis sadaqah. Yang keempat, Nabi Yahya alaihissalam pesan, aku perintah kamu zakat. As-sadaqah yakni zakat. As-sadaqah dibawa banyak makna. Tapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia maksudnya az-zakat. Seperti mana dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. As-sadaqah dalam ayat ini, seperti mana ulama tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah dan tafsir Ibnu Uyainah, qala az-zakat. Naam. Jadi wa amurukum bis-sadaqah fa inna mathalu dhalik kamathali rajulin asarahu al-adu. Apakah umpamaan sedekah zakat? Tengok kelebihan dia. Seperti seorang lelaki yang telah ditangkap oleh musuh, menjadi tawanan. Kamathali rajulin awthaqahu al-adu aw asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila 'unuqihi wa qaddamuhu liyadribu 'unuqah. Jadi musuh ni dah tangkap seorang dan mereka telah ikat dua tangan kepada leher macam ni.
Dan mereka kemukakan dia kepada satu tempat untuk pancung kepala dia. Faqal ana afdihi minkum bil qalil wal kathir. Faqala ana afdihi minkum. Jadi orang ini yang telah diikat tahanan, yang telah ditawan oleh musuh, yang telah diikat tangan kepada leher, dia kata, aku ada duit banyak. Kalau kamu lepaskan leher aku, kalau kamu lepaskan aku bayar segala duit aku. Hak sikit, hak banyak aku bayar. Fafada nafsahu minhum wa kadzalika as-sadaqah. Maka orang ini yang hampir akan dipancung kepala, bila dibayar duit, apa jadi? Dia selamatkan diri. Dia telah bayar segala harta dia sebagai pampasan untuk menebusi. Dan begitu juga tuan az-zakat. Jadi zakat ini apa kelebihan dia? Akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala, seperti orang itu yang hampir kepala dia kena penggan, tapi bila dia bayar duit, maka dia selamatkan diri. Yang kelima, wa amurukum bi dzikrillah. Wasiat kelima, zikir Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mathalu dhalik kamathali rajulin kana al-adu fi ithrihi sira'a حتى إذا أتى إلى حصن حصين فافتدى نفسه فأحرز نفسه منهم. ذكر الله ni umpamaan dia seperti apa? Seperti seorang lelaki naik kuda. Dia naik kuda berlari, belakang dia satu tentera yang kejar dia. Musuh belakang kejar dia. Dia lari, berlari sampai jumpa satu hisn. Apa nak kata hisn? Kastel. Orang putih kata kastel. Al-hisn, apa nak kata al-hisn? Istana, barakallahu fiik. Istana ada tembok besar, terbaik adik. Dia berlari sampai jumpa istana, ada pagar tinggi, dia masuk dalam istana, selamat. Fa ahraza nafsahu minhum wa kadzalika la yuhrizu al-insanu nafsahu illa bidzikr. Wa kadzalika la yuhrizu al-insanu nafsahu min asy-syaitan illa bidzikrillah. Begitu juga seorang hamba Allah tidak akan dapat melindungi diri dia daripada syaitan kecuali dengan zikir Allah. Kejap lagi orang mari, tengok ustaz, ni hadis Rasulullah sebut pasal zikir. Apa demo ni orang Wahabi tak suka berzikir? Allah. Kenapa tak suka? Kita bukan tak suka zikir. Bahkan sepatutnya kita setiap masa melembutkan lidah dengan zikir Allah. Tapi ambillah zikir yang betul. Ambillah zikir yang betul. Seperti mana hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ingat dah hadis ni? Semua ingat. Semua hafal, Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam kereta, baca. Dua kalimah yang ringan atas lidah, betul tak? Dua kalimah, kalimatani khafifatani 'ala lisan, habibatani ila ar-rahman, dicintai oleh Allah. Wa thaqilatani fil mizan, sangat berat timbangan dia di timbangan akhir zaman, di kiamat. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sebut bila-bila masa ikut awak. Dalam kereta, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dalam kereta tunggu bini duk masuk pasar 3-4 je tak jumpa. Bukan bini sini, bini Syria. Bini kita masuk mall nak beli baju raya, tak tahu itu kita pun subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Sebut, tak ada masalah. Kenapa awak nak buat zikir pelik? Kenapa? Kenapa nak reka zikir yang pelik sampai tahap hu. Wallah tuan, saya tengok orang buat ni, saya ingat dia gila. Saya ingat orang yang buat zikir ni mungkin ada masalah dalam otak. Kenapa buat zikir pelik? Mari mana? Mari daripada tuan guru. Tuan guru awak ni maksum? Cuba jawab. Kalau awak kata tuan guru awak maksum, maka awak sama seperti Syiah.
Kerana Syiah, bagi dia apa imam dia kata, maka kena terima bulat-bulat tanpa sanggah. Dan ini adalah fahaman Syiah. Kita, guru kita seorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Apa yang datang, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau hadis sahih, kita ambil. Banyak hadis dan doa. Kenapa tak amal? Kerana kamu malas nak baca hadis sahih kitab Al-Bukhari. Kenapa kamu tak suka beramal dengan zikir yang sahih? Sebab kamu jahil, tak pernah baca kitab Ad-Da'awat dalam Sahih Al-Bukhari. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita pelbagai doa. Nak tidur ada doa. Nak masuk tandas ada doa. Keluar tandas ada doa. Subhanallah, zikir banyak yang sahih. Dan antara zikir yang saya nak sampaikan insya-Allah, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, rasanya semua hafal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qara'ahu fi sabahin thumma mata qabla an yumsi dakhala al-jannah." Zikir ini Sayyidul Istighfar, tuan segala istighfar. Kalau kita baca pagi, mati sebelum malam, masuk syurga. Subhanallah. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi dhanbi, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Saya ulang balik. Allahumma, ni doa kalau kita katakan wa idza qara'ahu min lailatihi wa idza qara'ahu lailan famata qabla an yusbih dakhala al-jannah. Kalau kita baca doa ini waktu malam, malam kita baca sebelum tidur, kita mati sebelum pagi, masuk syurga terus. Ya Allah, best ke tak? Saya rasa semua amalkan kan? Sekali lagi saya ulang. Allahumma, nak ikut boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunub illa ant. Ya Allah, doa yang sahih. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه يا الله والدارمي والإمام الدارقطني والإمام مالك. Kenapa tak nak ambil zikir yang sahih? Kenapa? Sebab mereka jahil dalam sunnah. Mereka dan ustaz-ustaz ini yang mengajar jarang nak sampaikan perkara yang sahih. Dan manusia, masyarakat kita di Malaysia khususnya telah dibiasakan dengan zikir yang pelik, zikir yang tak sahih, zikir yang daif, zikir yang palsu. Maka masyarakat dah biasa dengan benda yang daif. Kalau kita dah jadi, tubuh kita dah biasa dengan benda yang penyakit, kalau mari yang sahih, dia tak akan terima. Dan itulah penyakit masyarakat. Telah diserapkan, telah dibiasakan dengan zikir palsu. Zikir, saya pernah tengok satu zikir, dia sebut, dia kata kena baca 474 kali. Zikir ini kalau baca, masuk syurga terus. Wallahi ya ikhwan, saya bila cek balik, tak ada langsung hadis yang sahih ataupun hatta hadisun hasan. Bahkan benda ni boleh katakan hadis nusantara saya panggil. Hatta dalam bab hadis palsu yang direka oleh ulama penipu, ya, ulama penipu tidak pernah buat hadis seperti ini. Minta maaf banyak, panjang pula. Baik, insya-Allah esok
kita akan sambung hadis ini sebab tak habis, panjang, kesian kat orang. Saya tak nak panjang, saya tak suka. Jadi insya-Allah sampai ke wasiat yang kelima, iaitu wa amurukum bidzikr. InsyaAllah kita sampai kat zikr dan kita akan sambung esok insyaAllah. Barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.